Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk kita meneruskan kuliah syarah akidah tahawiyah seperti mana yang kita jadualkan, dan saya mohon maaf di atas sedikit kelewatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa antum yang menunggu di dewan ini dengan ganjaran yang tidak terhingga dengan kehendaknya, insya-Allah. Muka surat 175. Kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu tentang makna dosa besar, al-kabirah. Ada pandangan yang mengatakan bahawa semua dosa adalah besar, dan ada pandangan yang membezakan antara dosa besar dan dosa kecil. Adanya dosa besar dan dosa kecil. Dan qaul yang rajih, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Barakallahu fiik. Setelah mereka berpandangan bahawa dosa itu terbahagi kepada dua, dosa besar dan dosa kecil, mereka berbeza pandangan dalam menetapkan ta'rif ataupun had, apakah itu dosa besar dan apakah itu dosa kecil. Ini yang kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Dan penulis, begitu juga ini pandangan jumhur dan hampir semua ulama yang terkemudian menyokong pandangan ini, iaitu beliau memilih pandangan bahawa dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang berserta dengan ancaman di dunia dan di akhirat. Berserta dengan balasan dan ancaman di dunia dan di akhirat. Ada satu tulisan yang sangat menarik dalam bab memahamkan kita tentang erti dosa besar ini, ditulis oleh dalam majalah dalam laman web Al-Alukah. Anda baca beberapa kali tulisan ini kerana pernah subjek yang sama ataupun kelas yang sama berkaitan dengan takrif dosa besar ini, kerana anda pun mengajar kitab Al-Kabair di beberapa tempat dahulu. Jadi tulisan ini sangat menarik untuk fahamkan kita tentang erti dosa besar. Dan berkaitan dengan tajuk, Abu Hatim Sa'id Al-Qadhi, beliau menulis satu penulisan yang menarik berkaitan dengan dosa besar, dan yang ingin ana sampaikan dan kongsikan bersama dengan hadirin, kepada hadirin hadirat sekalian. Setelah beliau mengambil qaul dan pandangan jumhur bahawa dosa besar itu adalah dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ancaman dunia dan akhirat, dengan pelbagai takrif. Tuan-tuan kalau tengok yang disenaraikan ni semua qaul, daripada qaul Ibnu Mas'ud, qaul Ibnu Abbas, qaul sejak pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
iaitu qaul Ibnu Abbas yang beliau nukilkan daripada Abu Hurairah, qaul Ibnu Mas'ud, qaul Qatadah, dan juga qaul-qaul ini disimpulkan dan disokong oleh ulama-ulama Islam seperti Al-Imam Al-Mawardi, Ibnu Atiyah, Al-Izz Abdul Salam, Al-Qurtubi, Ibnu Abul Abbas. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibn Hajar dan sebagainya, semuanya sokong dengan satu takrif, takrif yang hampir serupa walaupun lafaznya berbeza, tapi takrifnya ialah ma fiha haddun fid dunya atau fil akhirah, sesuatu yang ada had dan sesuatu yang ditetapkan balasannya di dunia ataupun di akhirat. Okey. Begitu juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika beliau menulis kitab Al-Kabair yang mengandungi 86 dosa besar itu, beliau juga menulis berdasarkan kepada takrif ini. Semua dosa besar yang beliau senaraikan berdasarkan kepada pentarjihan dalam bab takrif dosa besar yang kita bincangkan sekarang. Cuma selepas kita baca tentang takrif tersebut, macam mana cara praktikalnya nak kenal dosa besar ini dalam ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Hatim beliau ada letakkan satu tajuk, Abu Hatim Al-Qadi, beliau letakkan satu tajuk yang menarik untuk kita perhatikan. Beliau kata alamatul kabirah. Bila dah tahu takrif dia, jadi kena faham apakah ancaman tersebut, berapa bentuk ancaman. Syekh senaraikan sini lebih daripada 30 bentuk ancaman untuk sebagai pendetilan. Contohnya, beliau kata satu, dosa besar tu dosa yang macam mana? Syekh kata apabila Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa dosa ini memang dosa besar. Secara nas, Allah sebut ini adalah dosa besar. Jadi dosa besarlah. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa yaminul ghamus. Nabi kata dosa besar adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi sebut al-kabairu, Nabi yang takrifkan. Hadis dari segi maknanya saya bukan tak nak baca, tapi sebab kita nak ambil pandangan sekarang banyak yang bersenaraikan, dan kita juga akan sambung apa yang dalam kitab. Jadi faham secara umumnya lah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syarak derhaka pada kedua ibu bapa, membunuh jiwa yang suci, dan begitu juga satu sumpah dusta. Ini dosa besar. Nabi memang sebut atau Allah sebut. Contoh Allah sebut wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sesungguhnya Allah cerita tentang orang-orang yang makan harta anak yatim. Allah suruh berikan harta anak yatim, dan kes ayat yang kita bacakan tadi, dan Allah pada penghujungnya setelah Allah ceritakan tentang dosa orang yang makan dosa anak yatim, makan harta anak yatim, Allah kata innahu kana huban kabira, sesungguhnya perkara ini merupakan satu dosa yang besar. Ya, Allah yang sebut, Nabi yang sebut. Itu praktikal. Jadi nak tahu dosa besar atau tidak, jumpa ayat Quran ataupun hadis yang sahih yang mengatakan bahawa ini dosa besar. Jadi itulah dia dosa besar. Yang kedua, dan ada dibincangkan detail kat sini. Kalau sahabat kata tu dosa besar, masuk tak dosa besar? Tu hukum rafa' ke? Itu perbincangan detail lah. Tak perlu kita detailkan. Kemudian bila buat kata tanda yang kedua. Tanda yang kedua, apabila satu dosa itu disenaraikan sebagai al-mubiqat, dengan lafaz al-mubiqat atau al-mubiqat. Al-mubiqat ialah sesuatu perkara yang besar, yang memusnahkan, al-muhlikat. Memang Nabi senaraikan 7 perkara yang memusnahkan, antara syirik, bunuh dan sebagainya. Perkataan al-mubiqat. Yang ketiga, ada perkataan pertama dosa besar,
huban kabira atau al-kabair. Yang kedua, digunakan lafaz mubiqat. Mubiqat. Yang ketiga, disifatkan itu sebagai dosa besar, dipanggil dengan lafaz a'zamuz dzunub, mana dosa yang paling besar. Contohnya Nabi SAW bersabda, bila ditanya ayyu dzambi a'zam indallah, ditanya apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu jadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah ciptakan kamu. Itu dosa syirik. Disebutkan dengan a'zamuz dzambi. Jadi kita akan jumpa lafaz a'zamuz dzambi untuk mengertikan ataupun mengisyaratkan itu adalah dosa besar. Ataupun disebutkan sebagai zulmun azim, zulmun, kezaliman yang besar, seperti inna syirka la zulmun azim. Yang kelima, apabila dosa-dosa yang disebutkan bahawa Allah murka atau marah kepada pelakunya, itu semua dosa besar. Itu juga bentuk ancaman. Contoh Allah sebut, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya jahannam dan Allah Subhanahu, dia kekal selamanya dan Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepadanya. Jadi perkataan marah dan murka ni salah satu daripada tanda dosa besar. Dan juga hadis Nabi SAW, banyak hadis Nabi berkaitan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga qaul ulama berkaitan dengannya, itu adalah perbincangan yang lebih detail. Tanda yang keenam, tiap-tiap hadis atau ayat Quran yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yaskhat, iaitu Allah tidak redha, Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan orang yang melakukan dosa tersebut. Yang ketujuh, ada ayat Quran, hadis-hadis dibawakan, cuma nak baca cepat. Yang ketujuh, tiap-tiap ayat Quran atau hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Contoh tentang riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tak berhenti makan riba, maka Allah Subhanahu maka Allah SWT mengisytiharkan peperangan, Allah dan Rasulnya mengisytiharkan peperangan ke atas kalian, iaitu orang-orang yang makan riba. Begitu juga banyak contoh-contoh hadis-hadis yang lain, dan itu yang paling famous. Tanda yang ke-8, apabila dikatakan pelaku dosa tersebut musuh Allah atau dia lawan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata bila contohnya hadis Nabi SAW, man hadat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddullah. Itu lafaz daddullah. Begitu juga beberapa hadis yang lain. Begitu juga disebutkan dosa besar, tanda yang ke-9, apabila disebutkan dengan kerugian, dosa yang melibatkan al-khusran, kerugian yang jelas. Contohnya, afa aminu makrallah fala ya'munu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dosa-dosa yang disebutkan qaumul khasirun ataupun al-khasirun, orang-orang yang rugi. Tanda dosa besar yang lain, apabila pelakunya disifatkan sebagai fasik. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Atau seumpama dengannya, seperti dosa iblis yang fasik dan sebagainya. Ini semua dosa besar. Yang ke-11, apabila dijanjikan bahawa dia tidak dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang bila dilakukan diberikan ancaman, dia tidak akan melihat wajah Allah. Salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim
wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala takkan bercakap dengan dia pada hari kiamat, dan dia tak akan dapat lihat, dan Allah tak akan lihat pada mereka, dan mana Allah bukan tak dapat lihat, Allah minta maaf, Allah tidak memandang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepadanya. Allah tak pandang di hari akhirat. Siapa mereka? Al-musbil, orang yang isbal, dengan tidak syak lagi, isbal dengan yang ijma', isbal dengan takabbur. Dan isbal tanpa ijma' berlaku khilaf. Isbal tanpa takabbur adanya khilaf. Ijma' yang musbil yang mutakabbir, yang isbal yang disertakan dengan takabbur itu diijma'kan. Jadi kalau isbal dengan takabbur itu adalah dosa besar, kerana diancam dengan neraka, diancam bahawa Allah SWT tak pandang muka dia. Dia lebih kepada makna-makna yang berkaitan dengan dosa sombong. Tapi isbal itu satu sifat tambahan. Adakah isbal itu sendiri yang menjadi alasan pengharaman tersebut, ataupun isbal berserta dengan takabbur? Yang ke-12 tanda yang disebutkan, ini hudud lah, seperti mana yang sebenarnya apa-apa dosa yang ada hukum hudud di dunia yang kita selalu dengar. Yang ke-13, apa-apa dosa yang dikatakan pelakunya akan dihalang rezeki, Allah akan halang rezekinya. Yang ke-14, apa-apa dosa yang disebutkan sebagai akan menghapuskan amalannya. Yang ke-15, dan tiap-tiap contoh ni Syekh terangkan dengan detail, terangkan dengan qaul ulama dan macam-macam cara faham, cuma kita baca yang umum. Yang ke-15, tiap-tiap dosa yang disebutkan kesannya tidak diterima solatnya atau tak diterima amalannya, dosa besar. Yang ke-16, dosa-dosa yang Allah kata bahawa Allah tak terima doa dia, tak terima solat, tak terima doa. Yang ke-17, dosa-dosa yang Allah sebut, yang Nabi sebut atau Allah sebut bahawa bila dia buat dosa tersebut akan dibalas dengan dia akan dikuasai oleh orang-orang zalim. Balasannya dia akan dipimpin atau dikuasai atau dianiaya oleh orang-orang zalim. Seperti dosa orang menipu timbangan dalam perniagaan. Yang ke-18, tiap-tiap dosa yang menjadi sebab kebinasaan, yang disebutkan sebab-sebab binasa dan azab. Ayat contoh, ayat atau hadis Nabi, innama ahlaka, sesungguhnya telah binasa, dosa-dosa telah binasa, kaum terdahulu telah binasa. Disebutkan apakah punca mereka binasa. Contohnya bila satu hadis Nabi kata, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu. Binasa orang zaman dulu bila orang yang mulia curi buat jenayah, curi selamat. Tapi bila orang yang lemah buat jenayah, dia akan dihukum. Jadi dosa tidak adil dalam melakukan dalam kehakiman dan sebagainya, ini dosa besar. Kerana Allah ancam dan Nabi beritahu tentang binasa. Perbuatan ini membinasakan umat, bukan binasakan seorang, dia akan binasakan satu umat. Umat tu lebih besar sebenarnya daripada negara ataupun bangsa. Satu umat boleh binasa kerana keadilan tidak ditegakkan, tegakkan. Yang ke-19, tanda dosa besar apabila suatu dosa itu digandakan dosanya. Mana bila disebut contohnya, contoh bila disebut man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi mislama, ini walafaz wizra man amila biha,
atau dengan lafaz yang lain yang kita selalu hafal, tapi Syekh sebut yang lafaz ni. Mana siapa yang buat satu bid'ah, satu sunnah yang buruk ataupun bid'ah, sunnah buruk sama ada maksiat ataupun bid'ah, perkara-perkara buruk ini diikuti oleh manusia, dia menanggung dosa dia dan dosa orang-orang yang lakukan dosa yang diperkenalkan oleh dia. Jadi berlakunya gandaan dosa. Itu artinya dosa besar. Dalam bab apa sekalipun. Yang ke-20, tiap-tiap dosa yang pelakunya dikatakan sebagai kufur, kafir atau terkeluar daripada agama Islam. Yang ke-21, tiap-tiap dosa yang Nabi kata bukan dari kalangan umatku. Laisa minna man fa'ala kadza, siapa tidaklah dari kalangan aku orang yang melakukan sekian dan sekian. Sebab kalau kita baca, kalau kita tak tengok detail macam ni, kita duk pegang macam mana nak tentukan, kita tak jelas. Dan Anas secara peribadi, kita belajar banyak kali bab ni, tapi bila baca tulisan Syekh, bila senaraikan, baru kita nampak dengan jelas. Oh, artinya dosa berserta dengan ancaman-ancaman. Inilah jenis ancaman yang beliau berikan. Sebab tu kita baca umum lah, supaya kita dapat gambaran apa erti dosa besar. Yang ke-22, dosa yang apabila dilakukan, dinafikan iman daripada dia. Tidak beriman. Dan iman ini contohnya semestinya iman wajib. Iman wajib. Kita tahu bahawa dinafikan iman, pasti Syekh akan confirm, akan ceritakan dalam penelitian. Kita kata penafian iman itu ada 3 jenis penafian. Iman yang wajib, atau iman yang asal, iman yang asas, iman yang wajib, atau iman yang sempurna. Kalau iman yang asas artinya tak ada iman, kafir lah. Kalau iman yang wajib tak ada iman, berdosa. Dosa besar. Dosa besar ni, dan juga iman yang wajib dan juga iman yang asas, mana aslul iman, itu confirm dosa besar. Tapi kalau iman dinafikan iman, artinya sempurna iman, tidak sempurna iman, contoh berkaitan dengan akhlak-akhlak tertentu, tidak sempurna, artinya iman tentang tahap, dia kata al-kamal, maka perkara tersebut tidaklah termasuk dosa besar. Okey. Suatu Syekh bincangkan, contoh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang pada kalian sehingga dia mencintai sesuatu yang baik untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai perkara itu untuk dirinya. Jadi kalau kita sayang diri lebih daripada orang, dosa besar atau kecil? Ini perbincangan. La yu'minu situ, tidak beriman situ, ialah berkaitan dengan kesempurnaan iman, bukan berkaitan dengan iman yang wajib. Iman bila dinafikan dalam nas, kita kena cek. Dia ada 3. Iman asas, iaitu memang, mana dinafikan iman, memang dia kafir. Dia tak asas. Tengok pada konteks hadis. Satu lagi, la yu'minu juga, contoh hadis Nabi SAW, cinta Rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kalian sehingga dia menjadikan aku orang yang paling cintai melebihi anaknya, bapanya dan seluruh manusia. Jadi hadis ini iman wajib. Artinya kalau kita mendahulukan anak isteri kita atau keluarga kita, ayah kita daripada Rasulullah, daripada agama Allah, artinya berdosa. Jadi iman wajib artinya tak buat benda wajib, jadi dosa, haram. Dan masuk tidak dosa besar? Ya, dosa besar. Apabila seseorang itu mendahulukan selain Allah, mendahulukan selain urusan dunianya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu yang ke-22. Yang ke-23, tiap-tiap dosa yang disifatkan pelakunya munafik. Tiap-tiap dosa yang disifatkan pelakunya munafik. Ada masalah tuan pengarah lama tak?
Okey. Yang ke-24, tiap-tiap dosa yang disifatkan sebagai al-haliqah. Al-haliqah iaitu dosa yang disifatkan sebagai yang mencukur atau memusnahkan agama. Haliqah. Nabi kata inna fasada zatil bayin hiyal haliqah. Contohnya, sesungguhnya merosakkan hubungan antara dua orang itu adalah al-haliqah. 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 Lafaz haliqah asalnya cukur. Maksudnya dia telah memusnahkan agamanya. Semua dosa-dosa yang Nabi sifatkan sebagai al-haliqah adalah dosa besar. Itu tanda yang ke-24. Yang ke-25, tiap-tiap dosa yang Nabi kata aku berlepas daripadanya. Yang ke-26, tiap-tiap dosa yang dikatakan akan dikunci pintu hatinya. Tiap-tiap dosa yang dikatakan akan dikunci pintu hatinya. Hadis, semua ni ada hadis lah. Yang ke-27, dosa-dosa Nabi kata jangan tanya tentang mereka. Contoh Nabi kata salah satun la tas'al anhum. Ada 3 golongan jangan tanya tentang mereka. Jangan bicara tentang mereka. Antaranya siapa? Rajulun faraqal jamaah. Lelaki yang memisahkan diri daripada jamaah. Tapi jangan tafsirkan jamaah tu jamaah NGO Ramai orang anak ni pengalaman jugalah. Duduk kadang-kadang sebagian NGO kawan-kawan tertentu, bila kawan tu keluar je daripada NGO ke parti ke, dia keluarkan hadis ni. Tak kenalah. Jamaah sini adalah jamaah muslimin. Orang-orang Islam, dia keluar daripada jamaah muslimin, dia meperangi orang Islam. Seperti golongan Khawarij. Okey. Atau tafsiran-tafsiran yang lain. Tapi bukan keluar daripada persatuan, keluar daripada NGO. Atau dah tak datang baca salam. Jadi dosa besar, taklah. Tak ada. Tak masuk. 28. Tiap-tiap dosa yang dikatakan bahawa pelakunya akan menanggung bebanan di hari akhirat yang tidak mampu, yang dia tidak mampu menanggungnya. Ada beberapa hadis yang boleh bagi contoh. Yang ke-29, tiap-tiap dosa yang disebutkan bahawa Allah atau Rasul memusuhi dia atau jadi musuh dia di hari akhirat. Salatun ana khasmuhum yaumil qiyamah. 3 golongan yang aku akan jadi musuh di hari akhirat. Nabi kata, ada 3 golongan ni Nabi akan dakwa dia. Nabi akan bermusuh dengan dia pada hari akhirat. Contohnya, antaranya rajulun a'tabi thumma ghadar. Seorang lelaki yang telah memberikan perjanjian kepadaku, kemudian dia ingkari perjanjian. 30, tiap-tiap dosa yang disebutkan bahawa pelakunya adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-31, tiap-tiap dosa yang disebutkan akibat-akibat atau balasan-balasan di hari kiamat, hari akhirat. Ini yang kita biasa dengar lah. Yang untuk yang ke-20, ke-30 apa tadi? 31. 32, tiap-tiap dosa yang disebutkan dia tak masuk syurga. Buat dosa tu dia tidak masuk syurga. Ini tanda-tanda dosa besar. Yang ke-33, tiap-tiap dosa
yang dikatakan bila dia buat benda tu, dia takkan dapat nikmati perkara itu dalam syurga. Contohnya orang yang pakai sutra. Nabi kata, man labisal hariri fid dunya, man labisal harira fid dunya, lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang pakai sutra kat dunia ini, iaitu buat dosa dengan tanpa taubah, dia takkan dapat pakai di hari akhirat ataupun di syurga. Tanda yang ke-34, tiap-tiap dosa yang disebutkan Allah melaknat atau Nabi melaknat atau malaikat melaknat atau manusia melaknatnya. Yang ke-35, tiap-tiap dosa yang diancam dengan gempa atau diterbalikkan, khasaf. Yang ke-36, tiap-tiap dosa yang diancam dengan azab kubur. Sebab tu jangan pandai-pandai. Orang yang ceramah, dia buat, ada orang dia ceramah ni, dia bagi dosa sendiri, dia bagi apa? Dia bagi balasan sendiri. Siapa buat sekian-sekian balasan sekian-sekian, jangan pandai-pandai. Balasan yang disebutkan tu mengeluarkan dosa itu daripada kategori dosa kecil kepada dosa besar. Jadi kita tak boleh nak letakkan mana-mana ancaman pada mana-mana perbuatan dosa. Yang ke-37, Nabi SAW sekalikan dia dengan deretan dosa-dosa besar. Secara sendiri tak jumpa. Tapi bila disebutkan semua dosa besar, dia ada menyelit di tengah-tengahnya, dia pun dosa besar. Yang ke-38, ijma'. Ijma', semua ulama sepakat bahawa ia adalah dosa besar. Jadi daripada takrif kita yang nampak ringkas, bila dibicarakan dengan detail, ada berapa tanda yang saya sebut? 38 tanda dosa besar. Takrifnya, tiap-tiap dosa yang diancam dengan ancaman dunia ataupun akhirat, itu dosa besar. Jadi kita kalau dengar macam tu je, kita tak dapat gambaran dengan jelas. Bila kita tengok pada ulama ketika mereka syarahkan contoh-contoh yang mereka berikan, kita dapat faham. Bila kita belajar kita buka hadis selepas ini, kita temukan tanda-tanda ini, kita berhati-hati. Mana kita kena cek, tengok qaul ulama, mereka syarahkan. Kita boleh jumpa tanda-tanda ini, kita tahu ini salah satu tanda untuk kita tahu ini adalah dosa besar. Cuma tinggal kita tak boleh nak putuskan lagi. Kita kena cek qaul ulama syarahkan, sebab berkemungkinan hadis dhaif. Berkemungkinan seperti tadi, seperti tidak beriman memanglah masuk, tapi berkemungkinan ada syarah, ada pendetilan. Apa yang disebutkan sini adalah secara umum, tidak disertakan dengan pendetilan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Syekh Abu Hatim Al-Qadhi masih hidup. Beliau masih hidup. Okey. Ada beberapa sebab mengapa pendapat ini ditarjihkan. Ini yang Syekh sebut. Pertama, ia ma'thur daripada salaf. Pendapat ini adalah pendapat ma'thur, artinya pendapat ini memang kita terima daripada salafus salih. Bukan ijtihad, tapi bukan ijtihad kita, tapi kita taklid pada salafus salih di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ia adalah ma'thur daripada salaf seperti Ibnu Abbas, Ibnu Uyainah, Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal ni mana? Ibnu Abbas sahabat, Ibnu Uyainah tabi'in, Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Tabul Atba' dan lain-lain selain mereka. Syekh bagi contoh saja. Itu pertama sebab qaul ni adalah qaul salafus salih. Qaul yang kita terima daripada salafus salih. Qaul yang lain ada ulama sekian dan sekian, tapi dari segi qaul ni qaul yang paling utama, sebab qaul Ibnu Abbas, qaul Abu Hurairah, dalam ketika Ibnu Abbas mentakrifkan takrif al-lamam. Lamam ni apa lamam? Lamam lawan kepada
kabair. Saghair lah, dosa-dosa kecil. Lamam ni dosa-dosa yang tak sampai kepada tahap dosa besar. Tahap dosa besar. Ketika Ibn Abbas syarahkan makna lamam, bila nukilkan daripada Abu Hurairah. Ni antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat daripada sahabat. Biasanya sahabat riwayatkan daripada Nabi SAW. Tapi kadang-kadang berlaku sahabat riwayatkan pada sahabat. Okey. Apa sebab kita tarjihkan kaul ini? Pertama, ianya ma'thur, kaul yang ma'thur daripada salafus salih. Sebab yang kedua, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kalian. Dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Okey. Apakah wajah dalalah, kata Syekh? Janji masuk syurga ini tidak layak diberikan kepada orang yang diberikan ancaman kemurkaan. Orang yang diancam dengan 38 ancaman yang kita baca tadi. Contohlah daripada tanda tadi. Orang-orang yang diancam dengan neraka, dia kontra dengan ayat ni. Ayat dosa besar kata, sesungguhnya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan dalam syurga. Ayat kami akan hapuskan dosa dan masukkan dalam syurga bertentangan dengan makna ancaman yang dalam bentuk 38 tadi. Kalian akan masuk neraka, akan diazab, akan di ini. Jadi ertinya kabair adalah lawan kepada apa yang Allah sebut nudkhilukum mudkhalan karima. Maksudnya kalau buat dosa besar diancam. Kalau tinggalkan dosa besar, Allah kata kalian akan diampunkan dan akan dimasukkan dalam syurga. Artinya ayat Quran ini Allah sebut sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, kalian akan diampunkan Allah dan dimasukkan dalam syurga. Artinya diampunkan Allah dan dimasukkan syurga itu adalah sifat yang kontra dengan kabair. Orang yang buat dosa besar. Orang buat dosa besar, dia bukan diampunkan dan dimasukkan dalam syurga, dia diancam dengan api neraka. Jadi istidlal, Syekh kata, ayat Quran ini mengisyaratkan bahawa kabair yang Quran sebut ada kaitan dengan ancaman tadi. Ini cara sangat kuatlah, cara istidlal yang sangat hebat. Yang ketiga, sumber rujukan garis panduan ini ialah dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia merupakan takrif yang mendepati khitab Tuhan yang menurunkan syariat. Yang lain dibagi formula yang merujuk pada ijtihad. Tapi untuk takrif ni, takrif yang kita tarjihkan, yang Syekh tarjihkan, formula dia Quran yang sebut, Nabi yang sebut. Dia tak ada pakai formula ijtihad. Mana dosa besar, mana dosa kecil, dia tak ada ijtihad. Yang penting orang tu kena buktikan Allah larang satu benda tu dengan ancaman azab. Jadi formula dia dalam mengenal dosa besar, dia terhad pada kalamullah dan kalam Rasulullah. Jadi mesti ada dalil. Mesti ada dalil dan dalil itu disyaratkan sahih. Yang keempat, takrif ini boleh digunakan untuk membezakan antara dosa besar dan dosa kecil berlainan dengan pendapat-pendapat yang lain. Ini kerana orang yang berpendapat dosa besar ada 7 atau 17 atau hampir 70 hanya semata-mata dakwaan. Betul lah. Kita tengok kaul-kaul yang lain, jumpa hadis sab mubiqat, ada 7 mubiqat, dia kata ada 7. Jumpa lafaz mana bukan dakwaan, pandangan yang tidak ada hujah yang kuat berbanding dengan kaul ini.
Qaul ini ketika mereka mentarjahkan ataupun memberikan takrif mereka ini kita dapat bezakan dengan jelas. Kalau kata 7 contoh, 7 dosa al-mubiqat. Habis yang lain, Nabi ancam dengan dosa-dosa. Ada dosa-dosa besar yang tak disebutkan dalam 7 tersebut. Nak masuk kategori mana? Ulama yang mengatakan dosa besar ialah perkara yang disepakati oleh syariat pengharamannya. Syekh tengah kritik kaul yang lain yang kata dosa besar apabila semua syariat haramkan, syariat Nabi apabila semua syariat haramkan termasuk syariat Nabi, itu dosa besar. Tapi kalau syariat dulu benarkan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang, itu baru dikatakan dosa besar. Dosa besar itu baru dikatakan dosa kecil. Mana kalau yang syariat dulu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya haramkan, dosa besar. Tapi kalau syariat dahulu benarkan, kemudian sampai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi haramkan, itu adalah dosa kecil. Pandangan ini betul atau tidak? Anda dah kritik awal pandangan ini. Tak betul. Sebab contohnya pengharaman pernikahan seorang dengan seorang lelaki mengumpulkan isterinya antara dua orang adik-beradik. Dibenarkan pada syariat terdahulu. Syariat Nabi diharamkan. Adakah dikatakan dosa? Adakah dikatakan itu dosa kecil? Tak mungkin. Kalau perkahwinan tidak sah dia menyebabkan zina, tak mungkin zina itu termasuk dalam dosa kecil. Begitu juga menggabungkan antara seorang perempuan dengan makciknya. Dah kahwin dengan anak saudara, kahwin dengan makcik pula. Isteri pertama, isteri kedua. Tak boleh. Tak boleh gabungkan antara seorang dengan makciknya. Begitu juga pengharaman pernikahan dengan adik-beradik susuan. Itu diharamkan oleh syariat Nabi SAW. Orang yang kahwin dalam bab perkara ini, itu bukan dosa kecil. Ulama sepakat itu adalah dosa besar. Syekh kata, pendapat yang kata kalau semua syariat haramkan baru dinamakan dosa besar, tidak merangkumi yang diperselisihkan pengharamannya akan memberi makna meminum arak. Contoh minum arak. Minum arak pada awal syariat Islam dihalalkan, dibenarkan, kemudian diharamkan. Jadi minum arak jadi dosa kecil lah. Sebelumnya dibenarkan. Mana semua syariat tak pernah, mana dosa besar, dosa yang diharamkan sejak dulu sampai akhir, tak pernah berubah. Termasuk benda yang diharamkan kemudian dalam syariat Islam. Pada awal syariat Islam adanya pengharaman, dibenarkan minum arak. Kemudian diharamkan. Takkan dosa kecil. Pada awal Islam tak diharamkan mut'ah. Mut'ah ni apa? Kahwin kontrak. Akad kahwin. Try 3 bulan. Kahwin. Lepas 3 bulan, fikir nak kahwin betul ke nak kontrak dengan orang lain lagi. Kahwin kontrak. Adakah dibenarkan pada awal Islam? Kerana perkahwinan ini bukan Islam benarkan. Perkahwinan yang telah wujud pada zaman jahiliah. Cuma Islam belum haramkan. Bila Allah dah utuskan Nabi SAW, Allah tak haramkan pada awalnya. Artinya pengharaman yang kemudian itu menunjukkan bahawa sebelum pengharaman itu ada waktu yang dihalalkan, diharuskan. Jadi ta'rif ini ta'rif yang tidak sempurna. Sama juga seperti lari dari medan perang, mengahwini mahram asal, mahram susuan dan persemendaan. Persemendaan ni apa? Anak tak jumpa, anak hari ni minta maaf, kitab tak ada. Kitab Arab tak ada, ya? Itu persendaan. Kalau persemendaan adalah berkaitan dengan wallahualam. Itu boleh dibulatkan untuk cari bahasa dalam kamus nanti insya-Allah. Kalau ada bahasa Arabnya, kitab Arab boleh cek. Cuma hari ini ustaz-ustaz Arab tak datang. Biasanya ada ustaz-ustaz Arab.
Dan ada boleh bawa kitab yang tapi susunan lain, jadi tak jumpa dia letak mana. Buku Akidah Tahawiyah ni ada 2 jenis cetakan, malah ada 3 jenis cetakan. Satu cetak ikut Ibnu Abil Is 100%, macam yang kita baca lah, yang kita baca dan terjemahan dia atau yang Nabi selalu bawa. Memang susunan dia ikut Ibnu Abil Is rahimahullah. Ada ulama yang susun semula, sebab susunan buku ni dia tak ikut tajuk. Baca cerita tajuk ni belum habis, 1, 2, 3 tajuk berkaitan dengan contoh iman. Tak settle bab iman habis lagi, dah masuk tajuk lain. Nanti kat tengah buku yang kedua, ulang balik cerita bab iman. Tapi dalam part yang lain pula. Jadi mereka gabungkan dengan cara apa? Kumpulkan tajuk yang sama, letak dalam satu tajuk. Itu yang buku yang ada ni lah, yang ada di dalam library kita. Tajuk yang berkaitan dengan dosa besar, dia tak ada dalam senarai tajuk-tajuk yang besar. Tak tahu dia letakkan di bawah furuk mana satu. Tak sempat cari tadilah. Jadi tak jumpa dia punya buku. Jadi ada cetakan yang kedua. Ada cetakan dalam syarah Akidah Tahawiyah ni ialah cetakan berbentuk soal jawab. Sebab kalau kita buat macam ni, kita tak tahu apa dia punya tajuk dia, sambung terus. Dia bila buat soal jawab, kita tahu oh jawapan dia ni. Mana soal jawab itu adalah tajuk ataupun memudahkan kita untuk fokus kepada satu-satu fakta. Jadi macam-macam ulama berkhidmat pada buku ini, buku yang sangat berharga. Kerana Syekh rahimahullah syarahkan dengan cara beliau. Ada ulama yang suka cara Syekh. Seperti yang beliau buat, begitulah belajar. Kita tak semestinya belajar satu bab, alim satu bab terus. Satu bab bincang sikit, nanti bincang bab lain lagi, nanti datang ulang balik. Ada yang ulama yang suka dengan cara Ibnu Abil Is rahimahullah. Okey. Manakala memakan atau meminum sedikit harta anak yatim dan sedikit pembohongan kecil dan sebagainya adalah termasuk dalam dosa besar. Ini pendapat tidak betul. Okey. Sebaliknya, benda yang disepakatkan daripada zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dia kata dosa besar. Contohnya, orang yang makan harta anak yatim sedikit, dia termakan sedikit. Makan harta anak yatim dosa besar. Tapi kalau dia kata orang yang termakan sikit tu pun, asalkan itu dosa besar, termakan sikit, masuk dosa besar. Termakan sikit harta anak yatim, termakan sikit, dia kadarnya lah, kadar makan sikit, dosa tu sebesar. Tapi Syekh kata, meletakkan kabair sebagai hanya terhad pada satu takrifan begitu, bahawa apa sahaja disepakatkan itu adalah dosa besar secara mutlak, Syekh kata tidak tepat. Ini kritikan Syekh. Termasuk juga dalam dosa besar ialah harta yatim atau pembohongan, menipu. Pembohongan kecil. Bohong ni sepakat. Mana ada syariat benarkan bohong. Tapi kalau tipu sikit. Tipu sikit-sikit. Kan? Dosa besar ke dosa kecil? Ya, betul tipu. Tapi kalau tipu kecil, tipu sikit-sikit. Memang tipu dosa yang besar, betul? Tapi yang tipu sikit-sikit. Contohnya dia bercakap, dia terlebih sikit, kan? Atau dia nak cover sikit-sikit. Yang tipu sikit-sikit, Syekh kata, adakah nak kategorikan dia dosa besar? Jadi ada neraca lain. Berbeza daripada takrif yang diberikan dalam Al-Quran, takrif yang kita bacakan dan Syekh tarjihkan. Okey. Syekh kritik lagi. Siapa yang berpendapat dosa besar ialah perkara yang boleh menutup pintu mengenal Allah, atau yang boleh melenyapkan harta dan tubuh badan, akan membawa makna meminum arak, memakan babi, bangkai dan darah, membunuh orang beriman, perempuan yang baik, melakukan zina tidak termasuk dosa besar. Okey, itu ulang balik. Ni ana baca teks, tapi sebenarnya dia kena ada
Kena ada apa? Koma, ada koma. Sesiapa yang berdapat dosa besar ialah perkara yang boleh menutup pintu mengenal Allah. Okey, sini dulu. Ada pendapat kata dosa besar adalah bila dosa itu bila buat menyebabkan dia tak tutup pintu kenal Allah. Dosa berkaitan akidah menyebabkan ataupun bid'ah-bid'ah akidah menyebabkan dia salah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takrif dosa besar. Selain itu dosa kecil. Syekh kata zina tidak menutup ma'rifatullah. Kenal Allah. Dosa zina, dosa bunuh dan sebagainya. Banyak dosa-dosa. Takrif itu tidak dhabit. Dia bukan kata salah. Benda itu betul lah. Dosa besar. Kita tak syak lagi. Ya, dosa berkaitan dengan akidah, menutup jalan kenal Allah SWT, dosa besar. Tapi takrif yang tak sempurna. Dia akan mengeluarkan banyak dosa-dosa yang besar, yang lain yang diijma'kan sebagai dosa besar. Jadi takrif ini takrif yang tidak sempurna. Okay. Atau yang boleh melenyapkan harta dan tubuh badan. Dosa besar ialah yang rosakkan harta atau tubuh badan. Zina ni rosakkan apa? Rosakkan keturunan. Bukan tubuh badan. Orang yang mana zina apa? Persetubuhan ni kalau dikaitkan adanya penyakit, okeylah kan, ada penyakit yang merosakkan. Kalau di zina tak sakit. Dia tak, betul tak? Dan sebagainya. Adakah ilahnya sakit tak sakit atau binasa badan tak binasa atau tak binasa? Jadi zina ni memang hukumnya haram, ada hudud sebagainya. Tapi kalau nak takrifkan kalau merosakkan badan atau harta dosa besar, kalau tak rosakkan badan atau harta adalah dosa kecil. Banyak benda yang tidak merosakkan harta dan juga badan. Dan malah ada orang yang meminum arak dengan tujuan untuk perubatan. Betul tak? Yang minum arak, bangsa-bangsa tertentu, dia minum arak dengan cara tertentu, dia kata tujuan untuk berubat. Adakah boleh? Tak boleh. Atau tujuannya minuman arak bukan untuk ubat, tapi memang minuman kesihatan. Dia dakwa sebagai sihat. Dia pun ada doktor-doktor dia. Kalau dia confirm tak betul. Tapi adakah itu neracanya? Ini tidak betul. Saya kata, ini tidak betul. Orang yang berpendapat segala yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa besar, akan membawa erti dosa itu sendiri tidak terbahagi kepada dosa besar dan dosa kecil. Ada kaul kata, apa yang Allah larang itu semua dosa besar. Jadi dia akan menjadikan bahawa dosa itu satu je. Tak ada besar, tak ada kecil. Sedangkan ayat Quran dan hadis sebutkan ada dosa besar dan dosa kecil. Orang yang mengatakan dosa besar itu langsung tidak diketahui apa dia. Ni ada pendapat yang sebelumnya. Atau ia mubham, tak jelas. Dosa besar ni kita tak boleh bezakan. Yang mana dosa besar, dosa kecil. Mubham atau tak jelas. Dia hanya memberitahu bahawa dia tidak mengetahuinya. Orang yang cakap macam tu bukan dia mengeluarkan pandangan. Dia hanya mengeluarkan, dia beritahu pada orang, aku tak tahu. Dia kata, apakah dosa besar? Tak ada tanda yang jelas. Susah nak faham, susah nak bezakan. Syekh kata, orang yang kata begitu, dia berhujah dengan kejahilannya. Dan hujah ini Syekh gunakan ketika nak tolak pada golongan etis. Etis ni, hujah dia apa? Kenapa Tuhan tak wujud? Tak nampak, tak tahu, tak dengar. Dia hujah dengan kejahilannya. Berhujah dengan kejahilan, bukan hujah. Orang yang berhujah dengan kejahilannya. Betul ke dah kahwin? Kenapa aku tak tahu? Betul ke dia dah kahwin? Kan, kenapa aku tak tahu? Kenapa aku tak tahu? Bukan hujah. Itu menunjukkan dia tak tahu. Bukan menunjukkan bahawa hakikat itu tak betul. Jadi, orang yang kata Tuhan wujud, bukti Tuhan tu ada. Kenapa aku tak perasan? Aku tak tahu. Aku tak boleh nak fikir. Aku tak ada nak brain lah. Orang Melayu tak ada nak brain. Apa lagi yang sebut? Itu hanya menunjukkan dia tidak tahu. Jadi dalam bab ini juga ada orang kata dosa besar ni tak tahu nak bezakan. Susah nak bezakan. Yang mana dosa besar kecil. Saya kata kaul itu hanya menunjukkan dia sendiri tak tahu. Atau dia jahil tentang perkara tersebut.
bukan satu qaul yang menjadi hujjah. Maka dengan itu tidak menghalang orang lain daripada mengetahuinya. Kalau dia tak tahu, orang lain boleh tahu. Jadi dengan hujah-hujah Syekh bawa dan Syekh rad semua pandangan yang kita baca sebelum ini, maka takrif yang dipegang oleh ulama Islam secara umum, jumhur ulama berpandangan bahawa dosa itu ada besar dan ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Dan dosa besar adalah dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang atau Nabi larang berserta dengan ancaman-ancaman di dunia dan ataupun di akhirat atau kedua-duanya. Itu takrif yang paling sempurna. Kenapa? Dengan alasan-alasan yang Syekh sebutkan, 4 sebab yang Syekh tarjihkan. Dan insya-Allah kita buka pada soalan insya-Allah. Tafadhal. Ya, ada dalil berkaitan dengan antara dosa-dosa yang ditakjilkan ukubahnya adalah derhaka dengan kedua ibu bapa. Wallahu alam. Tak juga. Tidak semua kaedah begitu. Ada dosa di dunia ini sebagai satu balasan dan tunjukkan kuasa Allah, dan dia yang selesaikan dunia ini adalah taubat. Taubah. Dia tak zina, dia lewat lah tu. Okay. Zaman sekarang zaman pelik. Okay. Itu pilihan. Dosa yang semua dosa yang tidak sampai kepada hakim, yang tidak melibatkan harta manusia atau hak manusia, mana dosa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mana bukan dosa hak manusia. Hak manusia dia kena selesaikanlah. Semua dosa berkaitan hak Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang ada had padanya, ada hukuman had padanya, sekiranya belum sampai pada hakim, dia ada pilihan untuk bertaubat kepada Allah sesungguhnya. Kalau dia takut, risau sebagainya, pilihan kedua, dia minta supaya dijalankan hukuman hudud ke atasnya. Ya. Tapi oleh kerana hukuman hudud itu tidaklah semua negara melaksanakannya, semua tempat melaksanakannya, maka yang tinggal pilihan yang ada adalah bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya. Contohnya kalau macam sahabat yang pergi umrah, dia pergi sana, dia tak Saudi yang buat wuduk kan? Tak, pula luar kuasa. Tak, kalau pergi tu yang kita cakap. Kita sebut tadi tu. Kalau negara memang tak ada peruntukan untuk hukuman hudud. Contoh untuk zina. Ya, perempuan tu tak payah lagi mengaku kat depan Tok Kadi, saya dulu terlanjur ni. Buat apa cerita? Kadi pun tak boleh nak buat, tak boleh jalankan hukuman tersebut. Jadi ya, pilihan yang ada adalah bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya. Kalau negeri itu menjalankan hukuman had, ketika itu dia serahkan diri dan had dapat dilaksanakan, insya-Allah itu akan menyelamatkan diri hari akhirat. Ya, ada pilihan. Tapi kalau tak ada, memang tidak ada peruntukan undang-undang untuk melaksanakan hukuman tersebut, maka dia tidak perlu untuk pergi ke mengaku di mana-mana. Dosa-dosa yang Allah tutup pada dia walaupun dosa besar, dia hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Itu sahaja ada. Orang dalilnya apa Ustaz?
Dan Nabi sendiri, ada orang datang mengaku Nabi, Nabi SAW palingkan mukanya. Artinya ada ruang untuk dia kembali, untuk cek balik. Bukan Nabi pergi cari siapa yang zina sini-sini. Tak. Mana bab dosa-dosa yang berkaitan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia begitu. Dia ada peluang, ada ruang untuk taubat. Tapi kalau dah masuk kes, masuk mahkamah, hakim wajib melaksanakan hukum Allah. Contoh kalau berlaku kecurian. Seorang tu dia curi. Okay. Tuan punya harta ada hak untuk mengampunkan, menghalalkan. Ampunkan boleh, minta balik barang, ampunkan. Atau dihalalkan, ambil lah. Ada hak. Walaupun dia mencuri, dosa tak berdosa. Tapi ada hak. Tapi kalau dia dah serahkan, dia tangkap, diserahkan pada pihak berkuasa, kemudian pihak berkuasa masuk mahkamah, kemudian dia rasa kesian. Saya halalkanlah harta saya, kesian pula kena potong tangan, hanya kerana duit sekian dan sekian. Tak boleh. Hakim wajib melaksanakan hukum Allah. Nak kesian bila? Masa kena tangkap awal-awal tu. Mana kalau contohnya kena cakap dengan polis. Polis tangkap dah, tapi tak serahkan lagi pada mahkamah. Tangkap. Tuan Harta kata saya maafkan dia. Lepaskanlah dia sebagainya. Nanti dihantar ke mahkamah, nanti akan dihukumkan dengan hukum potong tangan. Boleh tidak? Boleh. Itu tidak dikira dengan syarat bukan polis tu yang lepaskan. Tuan punya hak. Orang punya hak. Kalau berkaitan dengan hukum hudud, kalau diadukan dan dah masuk kes mahkamah, di sana baru jadinya kewajipan untuk hakim untuk melaksanakannya. Allah alam. Ya, anda faham soalan berkaitan seorang ibu yang kematian anak yang dibunuh dan tak mampu memaafkan. Hukum Islam Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah ni perintahkan kita dua hukum Islam, al-'adlu dan ihsan. Adil ni apa orang buat pada kita, kita boleh tuntut keadilan. Ini hukum yang wajib ditegakkan. Yang kedua, ihsan. Ini berkaitan dengan hak manusia ni, perintah manusia. Ihsan. Ihsan akan dikemukakan atau di-offer berkaitan hukuman, bukan hukuman hudud berkaitan selain hukuman hudud. Jadi hakim okey, baik, insya-Allah. Jadi hakim boleh menawarkan ihsan. Contohnya bila seorang anak dibunuh, hakim melakukan perbicaraan, mendapati bahawa fulan bersalah dan hukumannya adalah balas bunuh. Itu keadilan, ditegakkan. Memang akan dikisas, dibunuh, balas bunuh. Adil. Dan hakim ada hak untuk menawarkan atau memohon izin kepada waris yang terlibat agar diringankan hukuman. Bukan hakim. Hakim wajib menjalankan hukuman hukum Allah SWT. Oleh kerana dosa itu berkaitan hak manusia, hakim boleh mohon ataupun boleh offer kepada keluarga untuk maafkan. Kesian budak-budak ni, macam itulah. Masa muda dia begitu, darah muda dan sebagainya, kawan baik sebelum ni, mengamuk tapi kalau bunuh anak ni
bunuh dia sendiri pun bukan anak tu hidup balik dan sebagainya, kan. Jadi yang tu ihsan. Jadi akan berubah ihsan, daripada ihsan tadi boleh berubah hukum qisas yang diampunkan berubah jadi diat. Pergi pada diat. Yang akan di-offer pampasan. Ataupun ihsan yang paling luas, yang paling umum, dia ampunkan semua. Duit pun dia tak nak, diat pun tak nak, qisas pun dia ampunkan. Tu ihsan yang paling tinggi. Ihsan ni hukumnya sunat. Dia tak jadi macam tu sebab dia tak ada hak untuk bunuh siapa sekalipun. Okay? Darah seorang Muslim tak boleh bunuh. Dia ada masalah dengan siapa sekalipun, dia tak boleh dibunuh kecuali dengan haknya. Tak boleh mak dia terima kasih bunuh anak aku. Tak berlaku. Jadi bila berkaitan dengan sunat dia tidaklah kita katakan sebabkan mak dia tak maafkan akan menyebabkan dia susah akhirat. Tak. Memang semua orang akan dibicarakan. Cuma bila dia memilih untuk ihsan, Allah akan balas balik ihsan di hari akhirat. Jadi asalnya semua amalan itu dia akan dibicarakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia tak maafkan. Itu hak dia. Islam letakkan. Memang semua manusia akan dibicarakan. Malah bukan setakat berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan rasa cemburu, rasa tak puas. Katalah kita ada masalah, bergaduh dua orang. Kita rasa kita betul, member kita rasa dia betul, tak tahu siapa betul. Yang ni pun baik, yang tu pun baik. Kalau satu baik jahat, kalau kat cerita adalah satu yang jahat, ada satu baik, kan. Tapi hakikat kat dunia ni banyak masalah berlaku, dua-dua pihak rasa dia betul. Ada setengah masalah tu dia tak jumpa macam nak. Orang ni pun baik, dia rasa dia buat tu betul. Yang ni pun kita nampak watak dia baik, dan bila dia clash antara orang baik dengan baik, dan dua-dua nak damai, cuma tak jumpa, tak tahu. Contoh berebut hak harta tertentu, dan memang ada hak tertentu, ada kadar tertentu. Jadi terpaksa mereka bawa ke hakim, bawa ke mahkamah, atau bawa ke hakim lah. Hakim pun putuskan berdasarkan kepada bukti yang ada di depan mata hakim. Hakim pun baik, cuba adil. Tapi bila dihukumkan, mesti salah satu tak puas hati. Bila dah ada hakim putuskan, yang tak puas hati terpaksa diam. Soalannya, dia tak puas hati dan dia mungkin ada hak. Hakim dah putuskan dengan semampunya. Mungkin ada hak dia dalam sesuatu yang diambil oleh sahabatnya. Sahabatnya syukur, dia rasa dia berhak, dia dapat. Tapi mungkin juga ada hak, dia ada hak pada kawan dia, tapi dah dapat, syukur. Okey, 3 orang ni. Hakim dan 2 orang bersalah ni. Hari akhirat macam mana kedudukan dia? Mereka menjalankan hukum Allah. Betul? Sama-sama jalankan hukum Allah. Sama-sama bila tak puas hati, serahkan pada pihak atasan, pihak hakim untuk memutuskan. Hakim pun putuskan dengan kemampuan ijtihad yang ada padanya. Putuskan satu perkara. Okay. Tapi kemungkinan dalam keputusan tersebut tidak adil 100%. Ada harta ataupun ada hak fulan dan fulan di pihak yang lain yang akan diambil ataupun akan dikurangkan. Tapi semuanya dah sedaya upaya untuk yang hukum Allah. Selesai tak selesai? Selesai. Beriman atau tidak? Beriman. Hari akhirat kat mana? Macam mana nak selesaikan? Allah akan balas semua benda. Kes-kes begini Allah akan adili semula. Oleh kerana mereka semua laksanakan hukum Allah, mereka selamat di mahsyar, tapi lepas lintas daripada sirat, mereka akan dibicarakan di qantarah. Yang kita bincangkan dahulu, di qantarah. Qantarah ni tempat Allah bicarakan orang-orang mukmin. Kes-kes antara mereka yang mana masing-masing
ijtihad sedaya upaya untuk tegakkan hukum Allah, tapi mungkin apa natijah daripada ijtihad mereka ada yang salah dan sebagainya, atau terjadi perkara yang salah. Sebab tu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an ketika nampak muka Hasan dan Husain, beliau menangis. Beliau kata, nampak je muka anak, teringat bapak dia. Teringat bapak dia Ali. Saya mahu kata, aku harap Allah temukan aku dan bapamu di Qantarah. Saya mahu kata, nampak je muka dia, nangis tak? Macam mana? Orang baik, kawan baik boleh jadi peperangan antara dua. Jadi harapan satu saja, semoga Allah bicarakan kami di Qantarah. Takut dibicarakan di mahsyar. Itu menandakan bahawa beliau berijtihad. Masa beliau berlaku punya peperangan itu, beliau ijtihad. Bukan nak berperangan, adanya ijtihad tentu untuk tegakkan hukum Allah. Yang mana sebab itulah keadaan mereka dikatakan dua-dua pihak yang berperang, kedua-duanya dalam syurga. Disebutkan dalam contoh-contoh tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, insya-Allah. Pengumuman untuk sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah kita ada daurah berkaitan dengan buku. Okey, kita tunjukkan buku terus. Okey. Bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Bantahan ulama kurun ke-6. Kurun ke-6 ni maksudnya tahun 500 lebih lah. 500 lebih ke atas, terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Karangan Prof. Dr. Basri Ibrahim, dan buku ini ditulis kata pengantarnya oleh Dr. Zaimi, hafizahumullah, dan insyaAllah akan dibicarakan, akan dibincangkan oleh dua tokoh yang hebat. 4. Okey. 3 bicara, ya, 3 yang hebat, yang satu lagi dia ikut je. Anak kan 3, 4 orang. Okey, kita ada Ustaz Asri Sabri, Ustaz Muhammad Fashan Zaidi, Ustaz Ustaz Adil Sa'ad, dan anak Sri lah, anak last sekali. Dia kita pagi, daripada pagi, daripada pukul 9 sampai 6 petang. Okey, siap bentang 2 jam. Jadi anak akan ambil daripada lepas asar lah. InsyaAllah pukul 4, 5, 6. 4 hingga 6. Mana kita satu hari full. Memang buku ni panjang pun. Dan kenapa kurun ke-6? Kenapa kurun ke-6? Sebab sufi-sufi yang melampau timbul pada kurun ke-5. Kenapa kurun ke-6? Kerana sufi-sufi yang melampau timbul pada akhir kurun ke-5 dan kurun ke-6. Sebelumnya sufi tentang zuhud, tapi sufi-sufi yang bawa amalan-amalan melampau dan sufi yang timbul pada akhir kurun ke-5 dan kurun ke-6. Jadi buku ini sangat pentinglah. Ya, ulama sentiasa membantah kesesatan yang berlaku pada zaman mereka, yang berada depan mata mereka. Kadang orang tanya, kenapa kurun ke-6? Kurun sebelumnya macam mana? Memang ada. Tiap-tiap kurun tu ada ulama yang bantah kesilapan-kesilapan, tapi yang amalan-amalan yang dimasukkan di sini adalah ulama kurun yang ke-6. Walaupun dalam buku tak terhad kepada amalan itu saja, buku umum. Namun kenapa kurun ke-6 disebutkan? Sebab memang ada sebab. Kerana munculnya pelbagai jenis kesufian termasuk batiniyah pada kurun-kurun kurun tersebut. InsyaAllah kita jumpa lagi ketika 1 bulan 1 Januari hari Ahad. 1 Januari hari Ahad minggu ni lah, insya-Allah. Ya. Tahun baru. Tahun baru. Kristus dah habis. Anak dah tutup dah, tapi ada satu cerita sikit. Ada yang buat macam orang Islam buat sambutan
Christmas dengan diislamisasikan. dengan tukar apa atau cara, tak kenalah. InsyaAllah tajuk ni juga anak akan Yayasan Taklim akan buat satu kelas bulanan ataupun kuliah bulanan, atau setiap bulan ada yang Ahad tu. InsyaAllah akan bicarakan tentang pendirian seorang Muslim terhadap perayaan-perayaan kufur. InsyaAllah anda akan ulas di bawah. Minta maaf lah, kita kempen Yayasan Taklim punya sekali. Tajuk tu akan tak bentak online, kelas online anak segi bentangkan insyaAllah. Keadaan tajuk tersebut. Baik, insyaAllah 15 Januari pada 15 insyaAllah. Okay, sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.